الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita sama-sama bertakwalah kita kepada Allah, dengan kita masing-masing jaga diri, beringat diri kita dengan kita kerja benda apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia yang kesemua kita tengok di hari ini adalah banyak benda-benda yang jadi fasik, benda-benda yang jadi jahat kepada kita. Maka sesuailah bagi kita beringat kita dalam arti kita kerja benda yang Allah Ta'ala suruh, dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata kita nak tunjuk kata kita ni adalah hamba kepada Allah. Allah lah sebagai Tuhan yang sebenar yang kita disembah. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang lain yang disembah dengan sebenar, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kata kita ni adalah hamba sungguh kepada Allah. Hingga sampai dalam satu khutbah, setiap khutbah Jumaat menjadi satu rukun. Royak kata kita ni kena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ni duduk di dalam bulan Rajab dan duduk di akhir dah kita. Di hari ini adalah 20 Rajab. Maka kita ingatlah satu peristiwa yang besar yang berlaku di atas diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa, yaitu berlakunya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra dan Mi'raj. Berlaku peristiwa ini, kita kena yakin betul-betul dengan jasad dan ruh Nabi SAW sebelum Nabi kita hijrah ke Madinatul Munawwarah setahun. Selepas tu Nabi berlakulah peristiwa hijrah kepada kota Madinatul Munawwarah, yang sia kita tahu dan sedia kita maklum, Isra dan Mi'raj ambil daripada Makkah hingga pada Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh, menemui Allah Subhanahu wa taala dengan terimanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu fardu sembahyang 50 waktu. Tetapi dalam keadaan begitu dijadikan akhir-akhirnya Nabi turun, naik turun hingga sampai 5 waktu sahaja yang kita sudah terima pada hari ini. Iaitu 5 waktu pun Allah Ta'ala wi ganjaran kepada Nabi dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita kerja 50 waktu. Man jaa bil hasanah falahu 10 amsalha. Siapa-siapa buat benda hasanah satu, maka Allah Ta'ala ganda 10
Berarti 1 Allah Ta'ala ganda 10 jadi 5 supaya kita boleh 50 waktu yang Allah Ta'ala beri pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah yang kita tak boleh lupa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Ta'ala satu fardu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat kata mudah-mudah kata Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah semaya. Semaya ni adalah perkara yang besar. Nak ayat kata kita tu hubungi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam semaya kita juga ada hubungan rapat dengan Allah Ta'ala. Kita puji kepada Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah puji kita. Jadi seolah-olah Nabi ayat kata kita tu duk kecek dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan-amalan lain, amalan-amalan hak lain yang Allah Ta'ala ayat kata dia tu duk jawab daripada kita kata dalam kita baca Fatihah 17 kali sekali, 17 kali dalam sehari, Allah Ta'ala duk jawab dalam kita baca Fatihah. Nak ayat kata semaya ni adalah satu perkara yang besar. Kita sebagai hamba, kita kewajipannya kita syukur dengan kita kerjanya amal semaya 5 waktu. Satu yang kita boleh ambil peristiwa seru khalasah mudah-mudah. Dan yang kedua, apa yang berlaku ke atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj adalah benar sungguh dan sungguh benar apa yang disampaikan oleh Nabi berlaku ke atas Nabi, dan Nabilah diajar kepada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaknanya perkara yang berlaku ke atas Nabi di Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara itu mimpi, ngiga atau sebagainya. Benda tu adalah benda hak sungguh yang berlaku sungguh di atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabilah diajarkan kepada umatnya, dan umatnya kena menerima ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab peristiwa itu banyaklah di kalangan orang pada masa itu jadi murtad, jatuh agama, tidak percaya perkara yang berlaku ke atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi kita umat Islam, umat yang terima daripada ajaran Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena terima. Kita kena bulat-bulat kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi, kerana Nabi ini adalah orang yang sifat sidik, tak biasa bohong. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat amanah, kepercayaan, tidak biasa khianat amanah. Hingga sampai harta-harta orang kafir pun, manakala dia sudah benar Fathu Makkah, dia hantar klik barang-barang orang kafir taruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kata dia orang yang ada amanah sungguh, kepercayaan sungguh, tidak khianat amanah yang dipercayai oleh kaum pada masa itu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita wajib dan kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan yang pertama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semaya ni adalah besar tak besar sebagaimana yang kita banyak yang kita acak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu fa in salahat salaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Awal-awal mula-mula amalan yang dikira, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan hamba di hari kiamat, iaitu semaya. Mula-mula Allah Taala kira
nak timai neraca amalan kita, gi timai semaya kita dulu. Fa in salahat, kalaulah semaya kita baik, molek sungguh, cukup syahadat dan rukun sungguh, salaha lahu sairu amalihi, maka baiklah hak amalan-amalan yang lain lagi. Wa in fasadat, kalaulah semaya tu tak sempurna, punah dalam semaya, tak jadi sempurna dalam semaya, fasada sairu amalihi, maka amalan hak lain lagi tu punah juga. Itu nak ayat kata sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita, benda hak Allah Taala wi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam besar sungguh. Hubungi Allah dengan hubungi hamba kita sebagai manusia yang ada Allah Taala taruh lagi umur kita, boleh kita tu semaya jadi sungguh, jadi betul sungguh, jadi khusyuk sungguh. Kalaulah semaya tu khusyuk, Allah Taala jaminkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Faman aqamahunna dakhala al-jannah allazina hum fi salatihim khashi'un, dalam suratul Mukminun 10 ayat, maka Allah Taala kata allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah Taala wi satu syurga firdaus, pada dalam syurga itulah mereka itu kekal selama-lamanya. Hadirin yang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Rajab ini apalah amalan-amalan yang ada kelebihan di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan Ashhurul Hurum, bulan yang haram. Nah, yang haram kita menzalimkan diri kita, dan lebih-lebih lagi kita tu menzalim diri orang yang lain. Dan apakah yang jadi amalan-amalan yang afdal, yang lebih daripada bulan Rajab ini? Maka dalam bulan Rajab ini adalah kita tu kena banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tu kena hubungi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa, kerana doa ni adalah silahul mukmin. Allahumma ja'alna minas sabiqin as-sabiqin wa barik lana ya rabbana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan la fakidina wala mafqudin. Itu setengah daripada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, arti atau maksudnya, kita tu kena minta pada Allah Taala wi barakah dalam bulan Rajab dan Syaban, dan kita minta pada Allah Taala wi sapa umur kita dalam bulan Ramadanul Al-Mubarak. Dan setengah amalan-amalan yang lagi kita kena memperbanyakkan amalan-amalan yang soleh, seperti kita memperbanyakkan puasa di bulan Rajab, dan kita banyak bersedekah lagi di dalam bulan Rajab. Itu amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah di antara bulan Rajab khusus di dalam ayat ini. Maka Tuhan kata janganlah kamu menzalimi, menganiayai diri kita, apatah lagi kita menganiayai zalim kepada diri-diri orang yang lain. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas bulan Rajab kita akhir dah, kemudian kita kena ingat pula kepada satu bulan lagi, iaitu bulan Syaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sentuh sikit dari bulan Syaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban, iaitu dia banyak juga di dalam bulan Syaban itu dia tu puasa. Dia tu puasa di bulan Syaban. Hampir-hampir katanya sebulan Syaban tu Nabi tu banyak daripada bulan Syaban, hari-hari itu dia banyak puasa. Kerana apa? Kerana di bulan Syaban turfa'ul a'mal ila Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Taala mengangkatkan segala amalan hamba-Nya di bulan Syaban. Artinya bulan Syaban bulan yang Allah Taala panggil amalan kita dalam setahun, maka Allah Taala angkat amalan kita di dalam bulan Syaban menemui
Allah Ta'ala nak tengok amalan kita. Maka Nabi SAW bersabda an Usamah bin Ibn Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban qala zaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Dalam setahun amalan kita di bulan Sya'ban lah Allah Ta'ala mengangkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis yang diriwayat daripada Usamah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku kata ya Rasulullah, aku tak ada tengokmu puasa daripada bulan-bulan daripada setahun, yang kamu puasa tu banyak kenya daripada bulan Sya'ban. Jadi dia puasa banyak daripada setahun bulan-bulan semuanya. Bulan Sya'ban nampak bulan yang Nabi tu puasa banyak, hampir-hampir daripada sebulan. Puasa sunat tak serupa bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang kita puasa tu wajib, tetapi hak sunat yang Nabi buat hak banyak sekali iaitu bulan Sya'ban. Qala, Nabi bersabda, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu, demikian itu adalah satu bulan yang mana manusia itu lupa baina Rajab wa Ramadan. Jadi manusia tu terlupa dalam bulan Sya'ban, hak tengah di antara Rajab dengan Ramadan, bulan Sya'ban dia terlupa. Maka aku tu puasa. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, dan ialah satu bulan yang diangkat padanya segala amalan hamba kepada Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a amali, dan aku suka, aku kasih, aku cinta bahawa amalan aku akad ni. Wa ana shaimun, aku tu banyak puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas semaya dengan puasa adalah amalan yang besar yang Allah Ta'ala suruh kepada Nabi, dan Nabi waktu tu kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semayalah kita dengan sungguh, dan kita puasa dengan sungguh. Kerana semaya nak ada hubungan rapat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kecek sendiri, bisik diri, jawab sendiri dalam semaya kita. Dan puasa juga Allah Ta'ala nak balas sendiri, wa ana ajzi bih. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sendiri sanggup, aku nak balas amalan yang kamu puasa di hari yang kita hidup atas dunia belum Allah Ta'ala panggil lagi. Tuhan sendiri nak balas amalan puasa di hari akhirat esok. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, besarlah dua ni. Maka kita kena pera sungguh sembahyang, dan kita tu kena pera sungguh puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berapa lama lagi kita puasa, iaitu puasa Ramadan al-Mubarak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama ingat pada saudara kita. Saudara kita di Turki dan Syria, mereka kena timpa zilzal di negeri mereka. Maka bagi kita orang Islam, janganlah kita mendiami diri, taklah kita duduk senyap lagi, tidak peduli kepada saudara kita sesama orang Islam. Kita kena bantu mereka, kena tolong mereka
beri pertolongan pada mereka dengan kita sekadar apa yang kita boleh harta khairat kita kepada mereka, dan kita tak boleh tolong benda lain. Kita kena doa wi selamat, dan doa wi Allah Taala akad semua akad bala-bala yang Allah Taala tipu kepada mereka, kerana mereka adalah orang Islam. Mereka adalah orang Islam sama kita. Al-Muslim akhul Muslim, orang Islam adalah saudara kita. Ayah kita, mak kita, anak kita duduk di sana, kita tak boleh la yazlimuhu, kita tak boleh zalim dia, wala yakhzuluhu, tidak kita tinggal pertolongan pada mereka, wala yahkiruhu, apatah lagi kita tu menghina mereka. Hingga sampai sekarang ni 40,000 lebih mati, dan sakit 90,000 lebih. Itu saudara kita di Turki dan Syria. Maka kewajipan kita banyaklah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tolong kepada saudara kita yang kena timpa bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في تركيا. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في تركيا. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في تركيا وفي بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.